amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Muka surat 12 ni. Wa tarkuha kufrun, wa man lam yashkuril qalil la yashkuru kathir, wa man la yashkurun nas la yashkurillah, wal jama'atu rahmatun wa firqatun azabun. Rawahul Baihaqi. Baik, alhamdulillah kita sambung pengajian kita daripada kitab Tadzibul Atrafil Hadis, juzuk yang pertama, sambungan muka surat 12, hadis yang paling atas. Itu last kali kita kuliah dulu pada 3 hari bulan 1, 3 Januari 2020. Sekarang kita dah Oktober. Berapa bulan tu kita cuti. Jadi walau bagaimanapun kita sambung selagi nafas masih ada. Baik, jadi kita baca hadis pagi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Menyata-nyatakan. Tahaddus ini maknanya kita sebut-sebut, kita nyata-nyatakan dengan nikmat Allah itu adalah tanda kesyukuran. Sebab tu kita ni nikmat Allah ni kita kena pamerkan, tapi bukan dalam bentuk sombong. Itu kena jagalah. Dia sempadan di sikit saja. Kita tutup nikmat Allah tak boleh. Mana katalah kita ni ada nikmat, Allah beri kelebihan harta lah sikit, lebih harta, kita nak sembunyi-sembunyikan, dengan maknanya pakaian pun nak pakaian orang biasa-biasa saja. Lepas tu kenderaan pun tak nak kenderaan sesuai dengan kemampuan kita. Mana pakai baju pun koyak-koyak sikit, selipar pun biru sebelah, merah sebelah. Itu tak boleh. Mana kita kena pamerkan kelebihan yang Allah beri, tapi jangan sombong. Jadi di situlah kena jaga hati. Kena jaga hati. Kenapa pamer? Kerana syariat suruh pamerkan. Lepas tu kenapa pamer tu pula macam mana? Tak boleh sombong, kerana syariat melarang kesombongan. Jadi sebab tu kita ni kena zahirkan. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan dengan nikmat-nikmat yang diperolehi daripada Tuhanmu, hendaklah kamu sebut-sebut dan kamu lafaz-lafazkan dia. Jadi itu tanda apa? Tanda syukur kepada Allah. Tujuan dia apa? Tujuan antaranya, kalau ada orang susah-susah, dia tengok kita ni agak senang, dia boleh datang tompang meminta pertolongan. Jadi jangan sembunyikan, sampai kita ni seolah-olah kita ni tak ada apa yang Tuhan beri kepada kita. Jadi itu kita kena pamerkan dia, tapi jangan sombong. Itu dikatakan syukur. Mana bila kita sebut, kita tanda syukur. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang tua ni. Orang tua-tua ni dia selalu sembang pasal anak-anak dia. Anak-anak dia berjaya, alhamdulillah, yang tu berjaya melanjutkan pelajaran, lepas tu sekarang sudah bekerja berjawatan besar, hal tu pula jadi imam. Jadi selalu kita nampak orang tua dia bercerita begitu, kita rasa macam dia nak menunjuk-nunjuk, kan? Tapi sebenarnya itu sebahagian daripada luahan rasa syukur dia kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita meluahkan rasa syukur. Anak-anak berjaya, lepas tu dari segi kebaikan-kebaikan anak-anak juga baik-baik. Jadi disebut tu kerana apa? Itu tanda kesyukuran kepada Allah. Jadi kita jangan salah tanggap pula, pakcik ni nak menunjuk-nunjuk dah ni. Bukan.
itu bukan nak menunjuk, itu nak menzahirkan syukur kepada Allah. Wa tarkuha kufrun, dan menyembunyikan dan sebaliknya, iaitu menyembunyikan akan dia itu ingkar, itu dipanggil kufur. Kufur apa? Bukan kufur akidah, tapi kufur nikmat. Jadi seolah-olah tak ada apa nikmat Allah beri kepada kita, sehingga sembunyikan semua. Nampak macam sebab ada orang dia kaya, dia ada harta, tapi diri dia, kepada diri dia sendiri dia kedekut. Ada begitu. Usah kata dia dengan orang lain dia kedekut, untuk diri dia pun dia kedekut. Maka ada manusia yang macam tu, makan catu, padahal gaji pencing besar, anak-anak semua dah berjaya, mana tak ada apa dah kiranya, tapi makan catu. Makan kat kedai, dia pergi suami isteri kat kedai, air teh berkongsi secawan. Jadi maknanya teruk sangat tu dia panggil. Jadi kita ni biarlah mana biasa, mana bagaimana kita, itulah yang kita tampilkan. Itu makna itulah kita. Sebab kita nak guna nikmat-nikmat Allah untuk kemudahan-kemudahan. Contohnya kemudahan kita bergerak, kenderaan, kemudahan rumah tangga dan sebagainya. Dah kita ada duit sikit, kita buat rumah besar, kebetulan anak ramai, senang nak berhimpun. Itu mana itu untuk kemudahan-kemudahan tadi. Itu Islam galakkan kita begitu. Jangan kita buat warak tak tentu pasal. Warak tak tentu pasal, duit banyak tapi nampak miskin. Nampak miskin je, itu tak boleh. Kerana tidak menzahirkan nikmat Allah ke atas kita. Itu di antara dia. Sebab itulah zuhud tu bukan duduk pada penampilan. Zuhud itu duduk dalam hati sebenarnya. Kecintaan kepada dunia atau tak cinta itu dalam hati. Menzahirkan dunia bukan tanda kita cinta. Menyembunyikan dunia daripada kita itu bukan tanda kita zuhud. Jadi zuhud itu sebenarnya berada dalam hati. Nak tahu kita zuhud tak zuhud ni begini. Ada, tak kira sama ada kita kaya ke kita miskin ke, zuhud ni ada pada orang kaya pun ada. Ada pada orang miskin pun ada. Tapi nak ukur macam mana? Nak ukurnya kita sendiri yang ukur. Zuhud tu apa? Zuhud itu ialah jika sekiranya hilangnya dunia itu, kita tidak merasa sedih. Dan jika sekiranya dapat, kita tak merasa sombong. Itu zuhud. Itu mana kalau kita kaya ke kita miskin, kalau kita kaya contohnya, hilang dunia daripada kita, kita tak sedih. Kalau dapat, kita tak sombong. Itu tandanya zuhud walaupun kita kaya. Tapi kalau kita miskin sekalipun, miskin, hilang dunia daripada kita, mengadu serata kampung, cerita habis ke orang, aku malah pergi dah surau tu pakai selipar, hilang selipar, jalan kaki balik, jalan kaki ayam balik. Mana sedih dia, hilang selipar pun sedih. Maka itu bukan zuhud walaupun dia nampak miskin. Dan bila dapat dunia dia sombong. Tak banyak dapat dunia, tapi sombong dah, maka itu namanya tidak zuhud. Jadi zuhud tu duduk pada satu jiwa yang mana hilangnya dunia tidak merasa sedih, dan dapatnya dunia tidak merasa sombong. Jadi itu dia antara, sebenarnya kitalah tahu kita ni zuhud ke tidak. Kitalah yang tahu. Kan itu walau bagaimanapun kena asuh diri kita ni zuhud. Dia nak asuh zuhud ni ialah nak asuh zuhud makna tak rasa cinta pada dunia, tak rasa kasih bila dapat. Nak asuh tu dengan cara kita mengenali dunia. Kita kena kenal dunia tu. Itu dipanggil haqaiqul asya. Orang yang belajar tasawuf, dia sampai pada satu tempat di mana mengenali hakikat suatu. Mengenali hakikat suatu. Jadi bila kita kenal suatu, maka kita dipanggil orang yang arif, makna orang yang kenal hakikat suatu. Jadi bila kita kenal hakikat dunia, maka kita automatik kita tak berasa sedih jika hilang, dan kita tak berasa sombong bila dapat. Kenapa? Dunia tu hakikatnya la'ibun walahun. Dunia tu hakikatnya permainan. Permainan je dunia ni. Permainan, guna sekejap je. Sekejap, lepas tu dia pun tak ada kesan sangat permainan. Yang gila dengan permainan ni kanak-kanak. Sebab tu kita jangan ada jiwa kanak-kanak. Jiwa kanak-kanak ni body tua, body dewasa, tapi jiwa kanak-kanak.
Mana? Iaitu seronok dengan dunia. Macam kanak-kanak kan, kanak-kanak ayah pergi kedai, pergi bandar, beli mainan pada anak, mainan, kereta mainan je. Anak umur 4 tahun beli kereta mainan, dia main-main, tengok anak kan, dia main sungguh barang tu. Dia main duduk bawah rumah ke tepi halaman rumah. Lepas tu kalau dia naik tidur kereta tu dalam genggaman dia ni, duduk pegang. Bila dia bangun, itulah benda yang dia cari dulu. Sedar tidur, mana-mana kereta dia, mana kereta adik tadi. Tengok, maknanya seluruh kehidupan dia tadi ditumpu pada permainan dia tu. Dan bila hilang, dia menangis cari rata sebuah rumah. Jadi itu dikatakan apa? Dikatakan kanak-kanak. Ayah yang tukang beli tadi sedih tak? Hilang. Ayah tak sedih manalah. Ayah tak sibuk pun dengan mainan tu. Sebab apa? Sebab dia ayah. Tapi kalau ada ayah, bila kereta mainan anak dia hilang, tiba-tiba ayah pergi report kat balai polis, itu ayah tak betul dia bagi itu. Jadi begitu kita. Dunia ni permainan. Jadi kita tak payah sibuk sangat. Dia ada, tak ada, tak apa. Kita cari sekadar yang kita nak, perlu. Maknanya kita jangan menyibukkan hati dengan dunia. Mana body kita sibuk cari dunia, tak apa, kerana keperluan. Tapi hati jangan sibuk dengan dunia. Sebab yang apa ni, tugas tubuh ialah mencari dunia. Tugas hati ingat Allah. Itu mana jangan kita silangkan dia. Maknanya silangkan dia. Mana hati hati kita tumpu ke dunia. Tubuh kita tak nak cari dunia. Itu dipanggil bersilang. Tak betul kita. Jadi sebab tu biar kalau nak sibuk pun tubuh sajalah. Mana nampak macam sibuk sikit cari dunia kerana keperluan kita, nafkah dan sebagainya. Tapi hati tenang. Hati tak sibuk dengan dunia. Jadi kalau dapatlah, tak dapat tak payah sedih, tak payah sibuk. Ini setengah kadang-kadang tu ada orang bukan kata benda yang dia dah dapat hilang dia sedih, benda yang belum dapat tak, tiba-tiba agak-agak nak dapat tapi tiba-tiba tak dapat pun dia sedih. Dan pelik kan tu. Itu dia panggil orang pelik. Misalnya contoh kita kata kita masuk tender ada 5 orang, tendernya 2 je. Nak apa ni, projek 2 je, tak masuk tender 10 orang kata. Tiba-tiba kita tak dapat. Jadi nak tanya, kita sedih itu kenapa? Kita sedih sedangkan belum jadi hak kita, belum dapat lagi. Kalau dah dapat tu kemudian hilang, orang rampas, itu ada kemunasabahan nak sedih. Tapi sekarang belum dapat, belum lagi hak kita, baru duk berkira je. Duk berkira-kira saja. Kira-kiranya rasanya apa ni, dalam PRU 15 ni kita lah jadi calon, tiba-tiba tak terpilih jadi calon. Sedih apa? Tak payah sedih lah, sebab baru duk kira, belum milik kita. Betullah kita punya tumpu kepada dunia ni sampai benda yang kita agak-agak nak dapat pun kita sedih apabila hilang. Jadi sebab itulah syarak diajar kita kenal hakikat suatu. InsyaAllah bila kita kenal dunia ni, laibun, permainan, walahun, melekakan, lepas tu mata'ul ghurur, mata benda yang menipu daya kita, yang boleh menghalang kita masuk syurga, maka kita akan layan dunia sekadarnya sahaja. Kita akan layan begitu-gitu saja. Jadi tak payah layan sungguh-sungguh lah dengan dunia ni, kerana nanti kita akan sibuk. Jadi kita layan-layan begitu je lah. Macam kita duduk kat kedai, tiba-tiba datang orang tak berapa betul, gila sangat, tidak juga dia, tapi tak berapa betul. Dia beri salam pandai, jadi kita jawab tak? Jawab. Tapi nak layan dia sampai bersungguh layan, taklah. Layan apa? Orang gila. Jadi sebab itulah dunia ni pun begitu. Jadi kita layan sekadarnya sahaja, sebab keperluan kita. Baik. Jadi nikmat dunia ni jangan dengan dunia kita jangan sedih bila hilang. Sebab hakikat dunia itu ialah suatu yang tidak ada faedah. Tak di sisi Allah Ta'ala. Tak ada faedah dunia. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah sebesar sebelah sayap nyamuk, sebelah, bukan 2 belah. Kalau adalah nilai sebelah dan sayap nyamuk pada sisi Allah, nescaya Allah tidak akan memberi orang kafir minum walau setitis air di atas dunia ini. Maknanya kalau dunia ni ada harga, Tuhan tak beri ke orang kafir. Tak akan beri. Tapi kenapa Tuhan beri pada orang kafir? Kerana di sisi Allah tidak ada harga. Jadi maka dunia itu dalam 3 sifat. Kepada orang kafir, dunia itu apa ni, benda yang
melekakan. Ad-dunya salah satu aksam. Dunia tu ada tiga bahagian. Walil kafirin yatamatta'un. Bagi orang kafir, dunia tu untuk dia berseronok-seronok dan bersedap-sedap. Betul Allah beri ke orang kafir. Kan dia guna untuk seronok, memang seronok sungguh dia. Tak melancong sana, melancong sini, kerja makan dia. Dia tak ada kerja lain dah. Dia tak ada kerja lain. Sebab dunia bagi dia untuk enjoy, untuk berseronok, untuk happy. Lepas tu bagi orang munafik, walil munafikin yatazayyanu. Bagi orang munafik ialah untuk berhias. Dia seronok tu. Kalau dapat banyak dunia, dia boleh berhias. Mana sebagai satu perhiasan hidup, tanda kejayaan. Sebab tu munafik dia akan kejar di mana ada dunia. Dia akan kejar. Jadi itu munafik. Walil mu'minin, bagi orang beriman, yatazayyadu, perhiasan, bekalan untuk akhirat. Jadi itu beza dia. Jadi kita layan dunia sesuai dengan sebagai seorang mukmin. Jangan kita orang Islam layan dunia macam orang kafir layan dunia. Layan dunia macam munafik layan dunia. Jadi kita mukmin layan mana? Sebagai bekalan. Jadi Allah beri lebih harta, guna untuk bekalan. Allah beri lebih lagi, bekalan untuk akhirat. Jadi akaun yang sebenarnya ialah akaun akhirat. Itu yang sebenar. Mana kita masuk akaun biasa, dia akan keluar balik. Tak kena gaya kita sendiri buat keluar. Kalau pun orang kalau pun tidak scammer curi. Jadi mana, tapi bila masuk akaun akhirat, dia sah, selamat. Dia punya security dia tinggi. Bila kita petik di hari akhirat nanti, dan dia punya bunga pula ataupun interest dia tak boleh nak cerita. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah jelaskan ayat bagaimana RM1, satu yang kita derma, Allah darab dengan 700 kali ganda. Itu interest bank akhirat. Interest account akhirat ni paling kurang 700,000. 700 kali ganda. Dah kalau lebih lagi, fayudha'ifahu lahu. Allah Ta'ala gandakan dia lagi dengan gandaan yang banyak. Jadi mana itu nak ceritanya bahawa tak rugi kita derma, walaupun nampak RM1, walaupun nampak RM5, tapi besar nilai dia. Darablah dengan 700, darab dengan juta lagi gandaan daripada Allah. Jadi bila kita petik di akhirat nanti. Sebab tu kalau seorang itu tahu hakikat dunia, maka dia benci untuk menyayangi dunia. Jika seorang itu tahu hakikat akhirat, maka dia akan sangat menyayangi akhirat. Jadi mana itulah kita belajar tasawuf ni, dia sampai mengenali haqaiqul asya, hakikat sesuatu. Jadi baru kita akan selamat. Kita takkan tertipu. Baik, macam kita kata telah makanan, minuman kan. Jadi kita tahu hakikat sebenar, kita kawal lah, kita jaga. Dalam satu tin air minuman berkarbonat contohnya, satu tin minuman berkarbonat yang gas tu, maka kalau kita minum dia satu tin tu, bersamaan kita minum sebanyak dengan air gula sebanyak 16 sudu. 16 sudu maknanya cuba kita bayar. Mana kalau minum 10 tin hari ni, darab dengan 16 hari, tak ke 160 sudu. 160 sudu ni usah kata bila kita kencing dan semut ada, tak kena gaya kencing keluar semut, tak kena gaya. Itu mana nak tunjuknya 16 sudu, 160 sudu. Jadi bila kita tahu, kita kurangkan gula kan. Jadi kita kurangkan pengambilan gula bila tahu hakikat suatu. Tapi kalau tak tahu, tak tahu dia benda begitu kan. Mana minuman tin 10 tin sehari, lepas tu rokok pula 2 kotak sehari. Itu memang pendek umur lah tu. Jadi adat kata pendek umur. Jadi sebab itulah kita kena kenal hakikat suatu. Jadi itu dikatakan dia, wa man lam yaskuril qalila la yaskuril katsir. Kata Nabi, siapa yang tak bersyukur atas nikmat yang sedikit, dia tidak akan bersyukur atas nikmat yang banyak. Jadi Nabi nak ajar kita apa? Mulakan amalan bersyukur atas perkara yang kecil-kecil. Benda yang kecil-kecil ini kita syukur. Sebab pemberian Allah. Kita ni kadang-kadang hak kecil-kecil tu kita tak nak syukur, kita nak besar dulu. Tapi sebenarnya itulah syukur ini apabila mendapat nikmat daripada Allah. Dan kita ni pula sentiasa dalam nikmat Allah. Kita ni tak pernah putus.
Jadi syukur itu juga tidak pernah putus. Jadi apa tanda syukur? Tanda syukur itu ialah menggunakan nikmat Allah untuk Allah. Itu tanda syukur. Yang kita kata syukurlah ya Allah, itu sebutan menyebut syukur. Macam kita kata kat mak ayah terima kasih, itu menyebut terima kasih. Tapi makna terima kasih yang sebenar ialah berbakti kepada keduanya. Itu bertanda terima kasih yang sebenar. Begitu juga syukur. Syukur yang sebenar ialah menggunakan nikmat Allah untuk agama Allah dan kerana Allah. Jadi kita guna, Tuhan beri nikmat apa? Nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat rezeki, nikmat sihat, gunakan untuk Allah. Dengan kita berbakti kepada agama Allah. Allah beri kita sihat, kita guna untuk agama Allah, tolong agama Allah, dengan bantu agama dia. Apa saja yang kita boleh bantu, yang ada ilmu, tolong agama Allah dengan ilmunya. Yang ada pengalaman, tolong agama Allah dengan pengalamannya. Jadi itu di antara sifat syukur kepada Allah. Jadi jangan kita kufur nikmat. Tuhan beri nikmat tapi kita tak gunakan nikmat Allah. Duduk seduduk habis homo begitu saja. Habis homo, lepas sambut ulang tahun, birthday, hari lahir ke 60, 61, lepas 61 70, lepas 70 81, lepas tu 90, habis homo begitu saja. Cucu puas dah beli kek, tak terlalat nak beli dah, tak kitok tak mati-mati. Jadi tapi kita ibadah tidak. Tak jadi ahli surau, tak jadi ahli masjid, tak jadi ahli ibadah. Jadi kita semakin tua kita semakin tekun beribadah sepatutnya. Semakin tua. Kenapa? Kerana kita masa tak panjang dah. Kita masa dah makin pendek. Mana makin singkat. Lepas tu kita pula bila tua ni kita kan dah tak ada halangan. Allah sengaja dah menjadikan tua ni usia yang tidak ada halangan. Usia mana era, fasa kehidupan yang tidak ada halangan. Mana bukan tak ada langsung tapi tak banyak ada halangan. Dulu kita sibuk, tak sempat nak ibadah. Masa muda dulu dah anak tengah membesar. Hak yang belajar universiti sekian, nak cari belanja, nak yuran. Hak yang belajar sekolah menengah sekian, hak sekolah rendah berapa ramai. Apa lagi? Hak yang pra 2 orang, sekolah rendah 5 orang, sekolah menengah 7 orang contohnya. Anak 23 contohnya. Jadi mana sibuk kan kita? Sibuk nak cari belanja lagi, nak bayar bil elektrik lagi, baru habis bayar yuran anak, datang pula bil elektrik, masuk pula bil air. Lepas tu apa lagi? Nak pula rumah sewa lagi. Jadi sibuk, menyebabkan kita tak sempat pergi masjid, kuliah maghrib, tak sempat itu, tak sempat ini. Lalu Allah dia sayang kat kita. Cara mana? Allah Ta'ala lanjutkan usia kita. Jadi lanjut usia tu adalah merupakan salah satu daripada planning Allah. Allah plan kita tua ni bukan kebetulan. Jangan ingat kebetulan. Kebetulan lah tua. Itu tak pandai, orang tak reti lah tu. Itu orang tak belajar. Kita kata, apa orang cerita kat kita? Ni haji tu tua dia, panjang umur dia. Panjang umur dia, haji tu umur berapa? 80 lah umur dia. Kita berkata, memanglah dia panjang umur 80 sebab dia tu baka ayah dia. Ayah dia pun panjang juga. Jadi panjang umur ni, umur kita panjang ni bukan keturunan, bukan sebab keturunan. Dia panjang lah umur sebab ayah dia panjang umur. Tak betul. Jadi panjang umur ni apa? Panjang umur ni planning Allah. Allah sengaja. Sebab Allah tahulah kita muda itu sibuk nak solat berjamaah, kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak sempat. Apalagi nak menderma pun kadang-kadang boleh derma tapi kadang-kadang tak boleh sebab duit tak banyak contohnya. Lepas tu apa lagi? Kita masa pula tak boleh nak pergi kuliah. Kenapa? Kerana sibuk dengan anak-anak, nak pergi kebun lagi hari Minggu apa ni, kerja kita kerja kilang. Hari cuti pula paksa buat kebun, pergi ayam kampung ke, tanam pisang ke. Jadi sibuk kita. Jadi Allah tahu tak? Allah tahu. Lalu kasih Allah lanjutkan usia kita. Bila lanjut usia, kita pun pencen. Anak-anak semua dah besar, kita dah lepas daripada segala tanggungan. Lepas tu kita sini pula pencen walaupun tak besar, tapi anak pula beri. Anak tu 100, ni 100 atau RM50 sebulan. Lepas tu apa lagi? Kita pun dah tak ada urusan dunia sangat dah. Kerja pun dah tak pencen. Lepas tu kita pun dah tak sibuk. Allah panjang tu untuk apa? Untuk kita cover. Untuk kita cover balik segala masa yang kita dah terlepas
untuk kita beramal ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita dah bertua, maka Allah Ta'ala semacam beri peluang kepada kita, tarik tangan kita, ni surau, ni masjid, ni majlis ilmu, ni amalan zikir dan sebagainya. Jadi itu baru betul kehidupan kita. Ini dalam muda hari tu sibuk, Tuhan pun lanjutkan usia sampai tua supaya kita ni beramal ibadah. Tiba-tiba tak amal ibadah juga. Dah tak amal ibadah, duduk saja-saja kat rumah. Dia apa ni, kerja dah tak ada, betul, anak-anak pun dah tak ada, duduk berdua dengan suami isteri kat rumah. Isteri sibuk tanam pokok bunga belakang rumah. Itu saja sibuk begitu. Surau tak pergi, kuliah tak pergi, benda semua tak pergi. Suami pula, suami dia itulah, lepas kedai kopi pagi, itu pergi pagi, balik pukul 10. Balik pukul 10, sibuk kedai kopi, balik sekejap, jaga berapa, bukan solat duha, sibuk duk jaga kucing Parsi, ada 3 ekor, kucing Parsi. Jadi habis begitu je kita. Jadi rugi kan tu. Allah Ta'ala jadikan tua ni ialah untuk kita cover segala masa yang kita dah terlepas ketika kita muda. Sebab itulah bila tua ni Allah Ta'ala kerat segala nikmat dunia kita. Mana yang tertentu, kerat nikmat makan, kerat nikmat berkawan. Kan muda dulu kita sibuk lah seronok berkawan kan, berkawan sana berkawan sini, lepak sana, kita pergi rumah kawan-kawan datang rumah kita. Kadang-kadang kalau kawan jauh, pergi duduk rumah kampung kawan sampai 10 hari baru balik. Jadi mana kita sibuk. Bila kita tua seronok dah kawan, bila dah tua tak ada dah seronok kawan. Nak seronok apa? Kampung tu tinggal kita 3 orang dah, yang lain mati semua dah. Jadi mana tak ada dah nikmat berkawan. Jadi Allah sengaja buat macam tu supaya kita ni sibuk dengan ibadah. Jadi lalu tinggallah kawan-kawan kita. Hak mana ahli surau, itulah kawan kita. Hak mana ahli masjid, itulah kawan-kawan kita. Seronok berkawan pun sama-sama dalam mengejar ibadah. Itu dia kehidupan. Jadi sebab itulah kita syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Antaranya nikmat usia. Jadi Allah Ta'ala beri sempat tua, nikmat. Berapa ramai orang yang tak dapat nikmat tua, mati muda. Kawan kita, rakan kita, anak beranak, kawan kerabat, ahli keluarga yang tak sempat dapat nikmat tua, tiba-tiba kita dapat. Maka syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur. Saya dulu ada satu orang di negeri Pahang lah, kampung. Dia duduk kampung, dia tok guru. Lepas tu bila pondok dia dah, anak-anak murid semua, dia dah tak larat nak mengajar, tutup dah pondok tu. Pondok dia pun tutup, dia pun duduk kat rumah lah, Jadi saya ni selalu ziarah dia juga. Masa dia dah tak larat nak berkuliah ke mana-mana dah, kat rumah selalu ziarah dia. Dan bila ziarah dia ni, lalu depan rumah dia tepi jalan kampung lah, jalan kampung. Lalu depan rumah dia ni, dia mesti ada kat muka pintu. Dia duduk kat muka pintu tu, duduk, tapi dia tak pandang ke jalan raya. Dia duduk gitu. Rupanya dia baca Quran. Itu makna. Jadi bila kita pergi, dia duduk kat muka pintu tu sebab nak suruh terang cahaya lah, sebab mata tak nampak sangat kan. Jadi saya pun kali lah ziarah dia. Bila ziarah tanya, sembang, dia kata, dia cerita apa? Dia kata dia masa muda dulu, dia tak sempat sangat nak baca Quran. Masa dia buka pondok, masa dia tok guru pondok tu, tak sempat nak baca Quran sangat. Baca tu bacalah, mungkin 1 juzuk sehari baca kan. Tapi dah sibuk duk mengajar, sibuk nak mentalaah kitab. Jadi dia kata, dulu saya pernah kata dia berazam, kalaulah boleh khatam Quran sekali seminggu, kata dia, alangkah baik. Tiba-tiba Allah Ta'ala tunai, kata dia, dengan dilanjutkan usia dia, umur dia, dan dia pun uzur, tak dapat ke mana dah, anak pondok pun dah tutup dah, tak ada orang dah. Jadi maka kata dia tak ada gangguan, maka dia boleh dapat baca Quran. Saya bertanya dah sekarang, Tok Guru dapat ke sekali seminggu? Dia kata alhamdulillah, khatam 3 hari sekali. 3 hari khatam. Jadi maknanya itu nikmat Allah Ta'ala beri. Jadi muda dulu bukan tak nak baca, tapi tak sempat baca, pun baca 1 juzuk je lah. Tapi sekarang boleh khatam 3 hari sekali, 3 hari sekali. Itulah amalan dia sampai dia mati. Nama dia Tuan Guru Haji Jaafar. Dia ni tok guru kepada Tuan Guru Haji Muhammad Baqi. Faham tu? Jadi maknanya itu cerita bagaimana kita guna usia untuk amal kebajikan. Jadi bangun malam. Ada orang dia tak bangun malam, umur dah tua, contoh sakit, tak bangun malam. Kita tanya kenapa tak bangun? Dia kata tak bangun, kata dia tak larat, badan sakit.
ini pun satu cara berfikir kita tak betul juga. Nah, kita buat kata dia kata tak larat nak bangun malam, badan sakit, lemah-lemah, sengal-sengal saja. Baik. Soalan pertama kita nak tanya. Soalan pertama. Bila kita dah tua, kita sengal-sengal, sakit-sakit, kita pun tak bangun malam kerana kita sakit dan sengal-sengal, kita nak tanya, agak-agak bila hilang sakit kita tu? Hilang sengal-sengal tu bila? Jawabnya tak hilang dah sampai ke mati dah kita. Sebab itu memang penyakit orang tua tu. Memang penyakit lemah badan, tak larat. Memanglah dah tua. Kita tua nak larat macam umur 25, 30 dulu tak boleh dah. Dulu boleh lah kan. Pikul simen, kerja pikul simen 2 simen 100 kilogram untuk 2 tu. Lepas tu hak pikul, hak bawa lagi, kuatlah dulu. Dah sekarang nak kuat macam dulu tak boleh dah. Jadi kalau kita nak ibadah, nak tunggu hilang sakit tu, bila hilang? Satu. Yang kedua pula, dah kalau kita tak bangun malam, hilang ke sakit tu? Hilang ke sakit? Tak hilang juga. Jadi baik dia kita beribadah dalam sakit itu. Tak dapat sejam ibadah malam 30 minit, tak dapat 1000 kali zikir 500. Jadi kita buatlah mana, tapi jangan berhenti. Jangan kita buat alasan kerana sakit tadi. Sedang bahkan walaupun kita tak dapat nak zikir, tak dapat nak selawat 1000 selawat contohnya, kerana kita sakit, lalu kita selawat 500, ingat pahala kita 500 ke? Tak, Allah ganda. Macam contoh orang begini, orang yang selalu pergi masjid masa dia sihat, tiba-tiba dia sakit, dia tak pergi, tak larat nak pergi. Ingat hilang dah pahala pergi masjid? Kata ulama tidak. Kalau dia melazimkan masjid, bila dia tak pergi kerana sakit, Allah kira juga pahala pergi ke masjid tu. Kira juga pahala pergi masjid. Sebab apa? Sebab dia ni kalau tak sakit, memang dia pergi. Lalu Allah Ta'ala kira pahala itu. Maka begitu juga yang tadi. Dia biar masa dia tak siap, masa dia tak sakit, 1000 selawat. Bila sakit, 500. Dah 500 lagi? 500 lagi tu Tuhan beri percuma. Kenapa? Kerana dia ni kalau tak sakit, memang dia zikir 1000. Jadi begitulah keadaan kita. Jadi jangan tunggu nak sihat baru kita ni nak ibadah. Masa sakit itulah Allah ganda amalan. Zikir orang sihat dengan zikir orang sakit tak sama. Pahala orang sakit lebih tinggi. Kenapa? Kerana dia masih lagi ta'ah dalam keadaan berhalangan. Jadi sebab itu kita teruskan sampai ke mati. Tengok 2-3 hari lepas kan, ada seorang di Shah Alam, dia tak pernah azan pun. Cuma dia seorang yang baik, dia ahli surau kan. Dia cuma ahli tuan kuasa pemeriksa kira-kira surau. Tapi dia mana orang yang baik lah. Tapi pagi tu dia kata dia nak azan subuh. Jadi orang pun berilah dia azan. Dan dia pergi azan kan. Azan habis setakat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, senyap. Orang pun kata apa hal? Orang yang duduk kat flat lah, duduk kat flat tu lagi tak turun lagi, apa hal? Azan setakat tu. Bagi tengok rupanya meninggal selepas azan menyebut asyhadu alla ilah. Jadi sekali dengan syahadah akhir hayat dia. Itu makna orang. Jadi sebab itulah kita ni, kita penuhkan dengan amal ibadah walaupun kita sakit. Sebab kalau kita tak ibadah, mati juga. Kalau nak mati, baik kita mati dalam keadaan amalan terakhir ialah ibadah kepada Allah. Sebab tu kita saya ramai dulu temu orang-orang tua yang duduk kat Mekah kan. Lama duduk Mekah, orang petani. Orang Malaysia tak ramai lah duduk kat Mekah ni. Orang Thailand daripada petani ramai duduk kat Mekah. Kadang-kadang tu dah tua, dah duduk 40 tahun, 45 tahun duduk kat sana. Jadi tanya tak teringat ke kampung? Dia kata teringat kampung. Lepas tu tak terasa nak balik kan? Terasa nak balik. Lepas tu kenapa tak balik? Nak balik macam mana? Duduk sini dah 30 tahun. Jadi bimbang, hari balik tu mati kat tanah Jawi, kata dia. Mati sana. Jadi dia bimbang, kalau balik tu mati. Tak mati di tanah haram. Jadi makna begitu juga kita. Maknanya jangan buat sebarang dosa atau maksiat kerana dibimbangi. Itulah amalan terakhir kita. Jadi kita bimbang gitu. Tengah seronok buat amal ibadah, buat kejahatan, walaupun kita nak try je. Nak try. Lama dah kita ni tak pergi tengok konsert ke, tak pergi tengok konsert, lalu berasa nak pergi sekali. Dengan cerita ada orang turun kat Padang buat konsert tu, tarian pocong-pocong tu apa ni, tarian apa tu yang seorang menari sama tu. Jadi kita berasa nak pergi tampang sekaki.
menari sekali, berjoget sekali dengan anak dara apa ni, dedah aurat apa ni, pakai ketat ni semua. Dia rasa nak pergi. Kita lama dah tak buat begitu. Lah pergi sekali, balik tu terus sesak nafas mati. Apa kata? Nauzubillah. Jadi sebab itulah kita jangan cuba ada niat pun nak buat jahat, kerana dibimbangi kejahatan itu menjadi amalan terakhir kita. Jadi itu kita itu dia kena jaga. Sebab kita dah tak panjang masa dah. Jadi itu di antara perkara yang kita kena fikir. Kalau boleh, bukan setakat tak berjudi, nak lalu depan kedai judi pun jangan. Kalau boleh. Apa sebab? Tak nak, mana tahu takdir lalu kat depan kedai judi. Kita tak berjudi, lalu saja. Tiba-tiba ada kereta terbabas masuk dalam kedai judi, terlanggar ke kita, melambung, kita jatuh celah kaunter judi. Token judi terpelanting keluar, kita terpelanting masuk ke dalam, terselit celah kaunter judi. Tiket judi masuk dalam poket, tergelai. Tengok kan susah tu. Orang pergi tarik kita macam mana? Nak istiham sembahyang jenazah kat surau, orang surau tak berapa nak sembahyang kita dah. Jadi sebab itulah kita mohon kepada Allah akhir kehidupan kita yang baik. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, rezekikan kepadaku, rezekikan pada kami husnal khatimah, akan kematian yang baik. Itu kita minta pada Allah. Jadi kena syukur segala nikmat. Wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang tidak syukur pada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Syukur kepada manusia maknanya tanda terima kasih. Baik. Lepas tu tak terima kasih pada manusia, tanda tak syukur kepada Allah. Kenapa? Kerana hakikatnya benda yang manusia beri kat kita tu, itu adalah pemberian daripada Allah. Cumanya melalui orang itu. Jadi itu sebab itulah kita kena terima kasih kat dia. Sebab apa? Sebab dia beri kat kita tu, ingat saja-saja dia nak beri kebetulan? Tidak. Allah gerakkan hati dia. Allah gerakkan hati dia untuk memberi kepada kita. Maka sebab tu kita kena ucap terima kasih. Hakikatnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, terima kasihlah Tuhan, Engkau gerakkan hati dia, datang bantu aku, datang tolong aku. Maka berterima kasih. Jadi sebab tu kita ni Melayu ni dia ada dua perkara payah. Melayu agak payah sikitlah, berat mulut. Yang pertama nak mengucap terima kasih, yang kedua nak ucap maaf, minta maaf. Ini payah sikit Melayu. Maknanya orang beri kat dia terima kasih, orang tunai, orang buat baik pada dia terima kasih. Jadi Melayu ni payah sikit. Dia nak pula kalau orang dah biasa. Kalau orang tak biasa, okey, kita boleh. Tapi kalau dah biasa, kita dah biasa, kita kata ke isteri, tolong buat kopi kat abang sikit. Isteri kita pun tolong buat kopi, letak atas meja. Berapa ramai suami berkata terima kasih? Sebab dia dah biasa sangat dengan isteri dia kan. Berapa ramai yang berkata terima kasih? Kan berat mulut sikit kan. Jadi balik ni kena berlatih. Duduk kat rumah diam-diam, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar membiasakan terima kasih gitu. Sebab apa? Sebab bila kita ucap terima kasih, memberi kesan yang besar dalam hati seseorang. Anak kita pun begitu. Kita minta anak kita ambil sesuatu, dia letak, minta tolong pergi ambil apa lagi, kunci atas telefon abah atas meja tu, telefon ayah atas meja. Anak kita pun datang, anak umur 5 tahun 6 tahun, kita ucap tak terima kasih? Dia kita kena ajar ucap. Sebab apa? Sebab terima kasih tu tanda rendah diri, tanda kita kita hargai apa saja yang orang buat kepada kita. Itu terima kasih. Yang kedua, minta maaf. Melayu ni begitu kan, minta maaf. Berapa ramai suami minta maaf dengan isteri bila dia terasa dia buat salah? Berapa ramai isteri minta maaf dengan suami bila terasa buat salah? Kalau minta maaf pun tunggu raya, dah raya 2 kali je setahun kan. Jadi maknanya biar kita bila rasa bersalah minta maaf. Kerana apa? Kerana minta maaf itu ibarat kita kalau pinggan ni, kalau pinggan lepas kita makan, ibarat kita basuh balik lah. Kita basuh balik. Cuba bayang kalau kita basuh pinggan kita 2 kali je setahun, jadi apa pinggan tu agaknya? Jadi sudah tu berkarat, tak boleh nak makan dah. Itu begitu juga kita. Bila kita bersalah, maknanya kita sudah kotor. Hakikatnya bila kita salah tu, kita dah kotor dah. Kita tu kotor, bukan kotor hati saja, kotor dengan kita tu pada batinnya, pada hakikatnya. Maka kita nak basuh balik macam mana? Maka kita basuh balik dengan maaf. Kalau kesalahan dengan orang, minta maaf. Kesalahan dengan Allah, minta ampun. Jadi sebab itu biasa-biasakan perkara yang sebegitu. Wal jama'atu rahmatun wa firqatu azabun. Dan berjamaah itu rahmat.
himpunan jamaah muslim berjamaah bersama dengan orang Islam ramai-ramai, itu adalah rahmat. Sebab itulah yadullah fauqal jamaah, tangan Allah di atas jamaah, makna pertolongan Allah. Betul, kita apa-apa pun kita kena berjamaah. Ini Islam ajar kita. Tidak ada satu agama di muka bumi ini yang mengajar berjamaah selain daripada yang ditekan, yang paling menekan soal berjamaah ialah Islam. Tengok Islam, solat berjamaah 5 kali sehari. Mana 5 kali sehari? Agama lain mana ada begitu? Tak ada. Dia tak ada berjamaah begitu. Dan dia pun tidak 5 kali sehari. Dan kita 5 kali sehari berjamaah, berorganisasi. Maknanya paling tidak 5 kali sehari datang berjamaah. Lepas tu kita lantik seorang ketua, nama dia imam. Lepas tu kita jadi pengikut belaka, kita jadi ahli terkuasa semua. Makmum, nama dia makmum, dan makmum semua taat pada terkuasa. Jika ada salah maka diberi tegur. Jadi maknanya kita diasuh berjamaah 5 kali sehari. 5 kali datang pula dengan keadaan bersih, dengan berwuduk lagi, kemudian jaga masuk dalam masjid siap, tidak banyak berkata-kata. Jadi itu di antaranya, makna itu dipanggil Islam ajar kita berjamaah. Jadi kita ni kena berjamaah. Betul lah. Lepas tu seminggu sekali sembahyang Jumaat pula. Lepas tu setahun sekali solat raya ataupun haji, berhimpun pula, dunia pula berhimpun. Jadi Islam ajar kita selalu berjamaah. Kenapa? Berjamaah itu rahmah. Rahmat Allah bersama dengan jamaah. Sebab tu kita ni kalau tak nak kita leka, lara dan lalai, bersama jamaah lah. Kita bersama dengan jamaah, duduk dalam jamaah, kita akan selamat daripada disambar oleh syaitan. Kalau tidak, kena tarik ke syaitan. Tengok berapa ramai ada orang ulama' dia tak nak duduk dalam jamaah, akhir sekali hanyut dia. Dia hanyut, dia ingat dia betul belaka. Jadi sebab tu syaitan sebagaimana serigala akan menyambar mana-mana kambing yang bersendirian. Tengok ada kambing duduk sekor-sekor, ada setengah kambing tu dia tak nak berkawan. Kenapa? Dia kata kalau berkawan, rumput tu kena kongsi ramai-ramai. Jadi sekali dia bergerak seorang, jadi rumput satu padang tu dia seorang makan. Tapi bila duduk seorang, itu yang serigala intai. Tengok, oh ada seorang. Ni betul lah, mana-mana manusia yang duduk bersendirian, tidak berjamaah, walaupun dia ulama, syaitan akan menyambar dia. Syaitan akan ambil dia. Last kali sesat gitu saja. Ilmu banyak, orang nak tompan tak boleh. Jadi kerana itu kita hendaklah berjamaah. Betul lah, salah satu daripada nikmat kebertuahan seseorang, wa khulafa'uhu salihin, kata Nabi, orang yang bertuah, orang yang dikelilingi oleh teman-teman dan sahabat-sahabat yang saleh. Jadi makna kita carilah teman-teman yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh yang bersama dengan kita. Kalau kita lalai, dia tolong peringatkan kita. Jadi itu dia tolong ingat. Jadi kalau kita seorang, siapa nak tolong ingatkan kita? Isteri nak tolong tegur, garang isteri. Makna kita pula jenis suami garang, panas baran. Contohnya misai ni melenting ni, atau garang. Dan bila nak dengar kata orang. Tapi kalau kita duduk dalam jamaah, jamaah akan tegur kita. Kita ada nakib, kita ada tok guru, kita ada ustaz, kita ada ketua kita, dia akan tegur kita. Jadi macam mana ni? Macam Nabi lah. Nabi selalu tanya sahabat. Ni tengok Nabi surah solat, Nabi tengok ni mana bulan bulan tak datang. Yang peliknya Nabi kenal semua. Ni mana Nabi kenal. Nabi bukan kenal tu satu hal, Nabi tahu tak ada. Kita ni kenal orang bila tengok muka dia kan. Tapi kalau tak tengok muka, payah kita nak ingat semua orang. Tapi Nabi tengok, Allah Ta'ala beri pada Nabi. Nabi akan tanya, mana? Banyak hari dah tak ada. Lalu sahabat lain kata dia sibuk sekarang. Nabi, bila Nabi tegur, sahabat akan datang. Ada mana? Sehingga tak wirid pun Nabi tengok. Sahabat tak wirid. Ada seorang sahabat, Nabi tegur dia, kamu ni nampak 3 hari dah tak wirid, sudah beri salah balik. Kenapa? Lalu dia kata, ya Rasulullah, sekarang musim tamar berbuah. Saya tu ada jiran saya ada pokok tamar. Dia tanam dalam tanah dia, tapi tamar tu condong dalam halaman rumah saya. Jadi musim ni musim tamar berbuah, jadi buah tu gugur di halaman rumah saya. Jadi saya balik awal pagi-pagi sebelum anak kecil saya bangun. Saya ada anak umur 3 tahun. Sebelum pada dia bangun pagi dan dia keluar ke halaman makan buah tamar, sedangkan dia tak tahu itu bukan buah milik ayah dia, milik orang lain. Jadi sebelum anak saya bangun, saya akan balik awal, saya kompor buah tadi, saya longgok dan saya berikan pada jiran saya. Itu maknanya. Jadi Masya Allah, Nabi terima alasan dia. Tak apalah, kalau begitu tak wirid pun okeylah, baliklah, makna tak ada masalah. Jadi kenapa? Kerana itulah dia Islam. Jadi makna kena berjamaah. Dan itu satu contoh menjaga makanan.
Jadi kita ni jaga jangan makan makanan haram lebih daripada jaga daripada COVID. Mana itu? Sebab COVID tu kalau kena dia setakat mati body saja. Tapi bila makan makanan haram, bila kita makan, dia mati roh, jiwa dan perasaan. Dan akhir sekali mati hati. Itu tak ada. Lagi tak guna hal tu. Mati hati lagi tak guna pada mati tubuh. Jadi sebab itu kita berjaga-jagalah. Hak yang COVID ni jaga juga. Kena jaga SOP. Ni makin dah meningkat dah. Kedah semalam pun dah 98 Kedah saja. Ni Kedah saja tak itu macam-macam lagi. Ada kluster tembok tak tembok ada semua. Jadi kita berjaga-jagalah. Itu insya-Allah. Saya ni pun program habis esok malam ni pergi ke Perlis. Jadi nak tengok juga pengumuman ni kan. Kalau dia kata kawalan pergerakan rentas negeri bermula pada pukul 12 malam ni, jadi kena berlari balik dah petang ni. Kena balik. Tak pasal duduk Kedah 2 minggu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat penjagaan daripada Allah. Jagalah. Yang penting anak-anak sebut bangun sembahyang hajat. Malam jangan lupa sembahyang hajat. COVID ni boleh dihilangkan dengan lebih power lagi dengan sembahyang hajat. Dia vaksin dia tak ada vaksin. Dia cuma pengawalan, memutuskan rantaian saja yang ada sekarang. Betul dah, itu salah satu cara yang dibenarkan oleh disuruh oleh syarak. Tapi benda satu lagi, solat hajat. Jangan lupa solat hajat, bersedekah. Solat hajat, bersedekah. Kenapa? Kerana sebarang wabak bala Allah yang besar-besar akan dihilangkan dengan solat dan bersedekah. Dengan solat, sedekah, puasa. 3. Puasa, solat, sedekah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah kamu dengan Allah dengan sabar. Sabar tu apa? As-saumu, kamu berpuasa. Lepas tu bis-salah, dengan salat. Kata ulama as-salatul hajah, mana salat hajat. Jadi kita bangun malam salat kepada Allah, salat. Jadi berselawat kepada Nabi. Selawat tu kan melepaskan kita daripada bala. Selawat, sebab satu selawat 10 rahmat daripada Allah. Dah kalau 100 selawat dah berapa dah? Orang yang dapat rahmat Allah, dia tidak akan ditimpa bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di samping selawat tu kuatkan ingatan dan sebagainya. Tak ada satu cara untuk menguatkan ingatan selain daripada selawat yang lebih power. Dan tu yang kata minum susu kambing, kata makan buah kismis, betul. Tapi tak sepower kita berselawat. Sebab berselawat, kalau tak selawat, walaupun minum susu kambing, makan buah makan kismis 2 kilo sehari, susu kambing, bukan setakat minum susu kambing, pergi menyusu kat kambing betul, itu pun tak jadi lagi kalau kita tidak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bangun malam buat amal ibadah, Allah angkat bala ni daripada kita semua. Jadi itu dia. Jadi saya rasa kita sambung awafir kata azabun, dan berpecah belah itu satu azab. Mana kalau kita tak berjamaah, jamaah kita pecah, maka itu satu azab kesengsaraan. Orang kafir akan menguasai orang Islam yang berpecah belah. Apabila orang Islam dikuasai oleh orang kafir, maka segala bentuk agenda kekafiran akan dilaksanakan. Mana dia akan laksanakan semua agenda kafir. Pada masa itu kita akan menderita dan kita akan ditimpa azab. Jadi insya-Allah kita sambung at-ta'ni minallahi wal ajlatu minasyaitan. Jadi kita sambung. Waalaikumsalam. Boleh itu doa rawatan. Doa untuk rawatan. Wabak. Boleh. Dia boleh tu. Itu doa untuk ya. Boleh amalkan terus. Boleh doa tu, tapi jangan niat ikut Syiah.
Jangan niat ikut Syiah, walaupun doa tu semacam ada kecenderungan kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Husain kan. Tapi boleh amal tu. Tapi jangan niat ikut Syiah. Mana kita doa di dalam tu sebut taib ke apa ni, rawatan dan sebagainya kan. Walaupun khusus disebut ta'un, tapi ta'un ni sebenarnya kalau terjemah bahasa Arab, dia tak semestinya penyakit ta'un. Ta'un tu maknanya wabak. Ta'un tu wabak. Jadi termasuklah Covid sekarang. Wabak. Wal wabak wal balak wat ta'un semua tu kan. Itu benda yang melibatkan penyakit kronik. Jadi boleh amal tu. Jadi bolehlah insya-Allah, mana boleh dipakat-pakat kongsi amal doa. Sebab doa-doa yang doa-doa yang dibekalkan oleh para ulama kita itu berdasarkan pada pengalaman dia dalam tahun dia menghadapi wabak. Kita dulu ada malaria kan. Tapi itu cuma epidemik, bukan pandemik kan. Jadi makna, tapi itulah kita sekarang berdepan dengan pandemik, jadi kita lebih-lebih lagi memerlukan kepada doa yang berterusan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung sambung. Boleh amal insya-Allah. Jangan niat kita ikut Syiah jelah itu dia. Jadi insya-Allah kita sambung. Kalau tak ada apa-apa kita sambunglah bulan depan. Begitu. Kalau kawalan rentas negeri ke sebagainya kita tangguh dulu. Ya. Tahun depan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala wabak daripada kita semua, selamatkan diri kita, keluarga, anak-anak, zuriat kita, kemudian kampung halaman negara kita dan dualil muslimin, negara-negara orang-orang Islam insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.